الكرام يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف قدس الله سره لو أشعرك لك نور اليقين. situ Lau asy'araka nurul yaqini la ra'aita al-akhirah aqraba ilayka min an tarhala ilayha wa la ra'aita mahasin ad-dunya qad zaharat kisfatul fana'i 'alayha. Lau asyraka nurul yaqini, dan jikalau terbitlah, memancarlah cahaya nur yaqin, cahaya keyakinan yang Tuhan campakkan dalam qalbi insan itu, yang mana dia menunjuk al-hadi ila al-ilmi wa anna al-akhirah khairun minad dunya, yang menunjuk kepada ilmu, al-hadi ilal ilm, asyaraqa laka nurul yaqin, mana pancaran nur yakin yang di dalam qalbi insan tu, nur dia bila kuat dia memancar sehingga bi annal akhirata khairun minad dunya, keperasanan qalbi kita jelas terang, akhirat lebih besar daripada dunia, akhirat lebih hebat daripada dunia yang sementara. Akhirat mana tempat yang kekal, kehidupan sebenar-benar di sana. Sehingga dibandingkan nikmat akhirat dengan dunia ni, dikumpulkan seluruh harga nikmat dunia daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, bandingannya sama seorang mencelupkan jari dia di tengah lautan, tengah lautan dunia. Lautan lebih luas daripada daratan, ya, lautan dunia, bukan Selat Melaka kan. Kalau Selat Melaka pun kita ukur dah besar dah tu. Jari kita kalau kita celup dekat tasik pun dah boleh besar bandingan. Ini bukan tasik, bukan Selat Melaka, lautan dunia. Kalau kita pergi duduk tengah-tengah lautan dunia ni, tu saya kata jari kita pun tak nampak kan. Ya, pulau pun habis kadang tenggelam, dimakan oleh luasnya lautan tadi. Tiba-tiba Rasulullah SAW bandingkan, kita letakkan asbu' jari kita tadi fil yam, dan lautan, kemudian diangkat, ya, diangkat yang duduk sikit ujung tu, itulah bandingan dunia dengan akhirat. Lautan dunia luas tu nikmat akhirat yang dahsyat. Sedikit ujung di itulah bandingan dunia kan. Terlampau sedikit. Dan tidak ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang menceritakan dunia ni besar hebat tadi. Semua disebut oleh Quran dan hadis mata benda yang sedikit, samanan qalila, mata'un qalil, mata benda yang sedikit. Dan taraf dia pula dia beritahu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, dan hadis yang masyhur, iaitulah apabila seseorang tadi berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Jadi berjumpa dengan bangkai anak kambing. Ya, bangkai anak kambing. Dan anak kambing itu pula cacat. Kemudian dah mati. Ya. Tiba-tiba Rasulullah uji para sahabat. Maukah kamu kalau diberikan ya anak kambing, bangkai anak kambing yang dah mati, yang cacat? Sahabat kata tak nak ya Rasulullah. Kalau hidup pun kami tak nak. Dia dah ada apakan mati. Mana yang cacat tadi kan. Bila sahabat buat keputusan begitu, menandakan siapa yang nakkan anak bangkai anak kambing, kemudian cacat pula. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan anna dunya ahwanu minha. Dunia ni lebih hina dari bangkai itu. Sekarang soalan, boleh tak kita tangkap kalbi kita selaras sama dengan Rasulullah punya cakap? Atau bila Rasulullah kata benda tak ada harga, kita nampak besar kan? Ya, kita nampak hebat, kita nampak besar. Itu dia antara apa? Cara Rasulullah menguji ni. Ahwanu minha, lebih hina daripada tu. Sebab tu Syekh Muhammad Nafis dalam kitab dia masyhur Durun Nafis, dia kata apa? Ad-dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adhallu minal dhalili. Ad-dunya aqallu minal qalili, sedikit dari benda yang sedikit. Wa ashiquha adhallu minal dhalili, dan orang yang asyik dengan dunia itu adhallu, terlebih hina minal dhalil, daripada orang yang hina. Cari orang hina, orang yang gila ke dunia lebih hina daripada itu, kata Syekh Muhammad Nafis. Dan semua berdasar kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu di antara bila dia nampak tu, bila dia nampak dan dapat membezakan dengan tepat, ya, iaitulah dunia dan akhirat punya nilaian dan kedudukan selaras ya dengan Al-Quran dan hadis. Bila ada benda nurul yakin, tu sebut sini nurul yakin, lau asyraqa nurul yakin, jikalau terbit memancarnya cahaya keyakinan tu, pancaran itu, jawab dia la ra'aital daral akhirah aqraba min, confirm dia akan nampak akhirat tu depan mata dia, aqraba ilaih. Sebab satu hari Rasulullah test seorang sahabat, Harisah, bagaimana keadaan iman kamu pada hari ini ya Harisah? Dia kata, ya Rasulullah, rasanya terbayang-bayang depan mata syurga dengan nikmat yang Rasulullah sifatkan, dan terbayang-bayang neraka sebagaimana hebatnya Rasulullah sifatkan. Bagaimana la ra'aital akhirah aqraba min, akhirat itu dekat dengan dia, seolah-olah sejangkah yang ya. Bila dia dapat begitu keadaan dia, bila nur keyakinan dia memancar dalam dia, ya, berbanding kalau sekiranya dia tidak ada nur, dia ada zulmah dalam kalbi dia, penuh dengan kegelapan. Itu bahaya, dia tak nampak. Kita cerita akhirat pula dia terperanjat. Entan cerita akhirat dia, kita punya ni banyak cerita lagi tak habis. Projek kita tak habis lagi ke cerita akhirat kan. Rupa besok dah meninggal. Jaga tu. Sebab tu pancaran nur amat penting. Dan di antara benda yang membawa kepada nur terang ialah apa? Kasratuz zik. Ya. Man kasurat azkaruhu kasurat anwaruhu. Barang siapa yang banyak ingatan kalbi dia kepada Allah Ta'ala, zikir dia banyak, ya, jawab dia kasurat anwaruhu. Nah, saya nur dia tadi banyak. Wa man kasurat anwaruhu, barang siapa yang makna banyak nur zikir tadi, jawab dia safat asraruhu. Nah, saya bersihlah. Asran makna jawab dia sir, qalbatin bagi batin qalbi itu, sir dia terang. Wa man safat, barang siapa yang jernih bersih, asraruhu kana fi hadratillahi qararuh, adalah ia duduk dalam hadrat Allah Ta'ala. Maknanya makam dia diangkat tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu kita perlukan apa? Nur. Sebab nur adalah cahaya, ya, nur adalah cahaya. Kalau lawan nur ialah zulmah, kegelapan. Bila nur yakin tak ada, dia gelap, itu amat bahaya. Kalau nak tahu hati kita ada nur yakin juga, kita nampak akhirat ada tak di kita.
Pandangan ingatan pada akhirat tu ada tidak? Dia beramal tu menandakan nur dia ada. Ya, orang yang pergi surau masjid dia dah ada nur dan kalau tak dia tak boleh sampai. Cuma beza nur power dia lah. Ada mentol yang apa 20 watt, ada 60, ada 80, ada yang 250 pun ada kan. Itulah kaedah dia. Allah, sebab perlu kepada tu imdad dipanggil hiya anwaru tawajjuh lisairin wa anwaru muwajjaha lil wasilin. Jadi bantuan rohani tadi madad tu itu dipanggil nur, cahaya tawajuh bagi orang yang salik, dan nur muwajjahah itu untuk orang-orang yang wasil. Itu pembahasan panjang tu. Jadi makna penting kita memastikan supaya kedudukan kalbi kita dengan akhirat tu agak terang atau tidak maknanya. Kalau terang dan kita bersiap untuk sana, itu menandakan besar rahmat Tuhan kepada dia. Kalau tidak, sebaliknya dia kena mohon balik, minta bantuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau terbit nur yakin yang menunjuk kepada ilmu, apa dia, bahawasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ini kita tengok kalbi kita rasa mana tuan? Tangkapan dia, tumpuan dia, perhatian dia dengan dunia dengan akhirat, mana lebih? Kalau nampak ke akhirat lebih itu seronok, alhamdulillah. Ya, kalau terbaliknya itu inna lillah. Inna lillah, minta ampun balik dengan Tuhan. Dan bahawasanya barang yang kepada Ta'ala itu terlebih baik, barang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu dipanggil khair. Ma indallahi khairun wa abqah. Tapi kebanyakan manusia terbalik kan. Dan surah Al-A'la tadi kata apa? Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan kebanyakan manusia, bal tu'sirunal hayatad dunya, kebanyakan mereka ni melebihkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan akhirat khair, lebih baik, lebih hebat, abqa, lebih kekal. Dunia benda tak ada nilai, kemudian pula sementara. Sebab apa manusia bertumpu kepada dia kebanyakannya, lupa akhirat, sebab tidak ada nur. Betul Rasulullah minta, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fil basari nuran wa fis sam'i nuran wa min tahti nuran wa min fawqi nuran wa min khalfi nuran wa min amami nuran wa'zim di nura. Hadis sahih. Nabi kata, ya Allah, engkau jadikan dalam qalbiku nur, pada mataku nur, pada telingaku nur, pada mulut aku nur, di depan nur, di belakang aku nur, kanan aku nur, kiri aku nur, dan besarkan nur bagi aku. Dan Rasulullah sendiri adalah nurun. Rasul adalah nur. Sebab itu Rasulullah dia tak ada bayang kan, dia nur. Ja'al haq wa nurun mubin kan, telah datang al-haq. Al-Quran Ta'ala wa nur wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Dan terlebih daripada dunia, bahawasanya barang yang kepada Ta'ala terlebih baik dan terlebih kekal. Nasaya kau lihat negeri akhirat itu terlebih hampir kepadamu. Bila kata akhirat lebih dan akhirat pula kekal, bukan pinjaman sementara, jawab dia, nasaya kalbi kamu, ya, segera kepadanya. Nasaya kau lihat segera kebaikan dunia, padahal mana tadi, kau lihat negeri akhirat terlebih hampir kepadamu. Jadi hati itu akan tersangkut bahawa engkau pergi kepadanya. Dan saya kau lihat segera kebaikan dunia, mana apa segera cepat habis, dia musnah, padahal berubah fana, akhirnya terlenyap. Itu maksud dia apa? Hati akan tersangkut dengan akhirat bila dikenal apa itu akhirat dan apa itu dunia. Tapi kalau dikejar dunia, dia rasa besar, dan semangat ke dunia itu makin kuat, ya, menjadi fokus dia setiap hari, setiap saat, itu menandakan nur yakin dia amat malap, bimbang-bimbang kalau dipadamkan. Oleh kerana itu hendaklah kita tingkatkan banyak zikrullah banyak, supaya nur tadi terang itu maknanya. Allah Karim.
Maka gaib ia daripada nazarmu hingga seolah-olah tiada ia. Maka wajibkan bagimu nazar yang yakin. Mana pandangan yang yakin ini akan zuhud di dalam dunia. Mana hati manusia itu akan jadi tumpul, tidak menangkap kepada dunia, dengan makna hati tadi tidak dijatuh diikatkan dengan dunia bila dia kenal. Tapi kalau dia tak kenal dunia, dia hambat tadi. Dapat pula dia apa, dihias. Waktu zaman Rasulullah SAW Isra Mi'raj, umur dunia pun dah pun semacam seorang perempuan yang terlalu tua. Perempuan umur 90 kan. Kalau orang kata apa, muka dia dah macam asam boy. Itu asam boy. Dah berkedut. Tiba-tiba disolekkan dia tadi dengan apa? Macam umur 18 tahun. Begitulah mana banyak manusia tertipu oleh kena solekkan luar. Dia make up tuan-tuan dekat satu hun tebal. Dia solek, tengok wajah dia macam 18 tahun. Kawan pun menikah dia, bila dia mandi tak solek, muka asam boy. Muka asam boy yang tak terperanjat itu. Allah tu. Itulah dunia. Tertipu je manusia tadi macam tertipunya perempuan yang tua yang disolekkan dengan solekan yang hebat. Gambaran dunia. Bila terbuka balik benda tu, terperanjat dia. Allah, ini bentuk dunia sekejap ni. Masanya pendek. Bila dia nampak hakikat akhirat pun dia nampak, tertipu. Sebab kata wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kelimpahan dunia itu melainkan mata hidup, mata benda ghurur yang banyak tertipu daya. Manusia tak kenal Tuhannya disebabkan dunia. Manusia gagal mengukur benar dan tidak sebab dunia. Manusia tak kenal dosa pahala sebab dunia. Manusia tak nampak syurga akhirat sebab dunia. Dan manusia boleh bergaduh sebab dunia. Dia boleh menipu sebab dunia. Kita pergi dekat penjara Pudu, pergi dekat Sungai Buloh, dia masuk dalam kes apa kan? Semua kes dunia. Rasuah, tipu, bunuh orang, tipu macam-macam. Semua ke dunia kan. Dia terpenjara di dunia dengan sebab dunia. Belum penjara akhirat lagi. Sebab tu jangan letakkan dunia di dalam kalbi. Buang dunia pada kalbi. Dunia kita letak luar. Dunia di atas tapak tangan. Nisbah dengan akhirat dalam kalbi dia. Kalau nisbah akhirat pula dengan Tuhan, akhirat luar dalam Allah di dalam dia. Dia sebenar Tuhan yang sebenarnya. Itu di antara jalan selamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan masalah nur, innan nura, sesungguhnya nur itu iza dakhalal qalbah, bila dia masuk dalam kalbi seseorang, jawab dia apa? Infasaha wa syarah. Hati itu akan jadi terang, tenang. Qila ya Rasulullah, sahabat tanya ya Rasulullah, hal lizalik min alamatil yu'rafu biha, adakah tanda yang kami nak kenal kalbi kita dah ada nur atau tidak? Itu sahabat bila dengar tu cepat dia. Maka dalam hadis ni Rasulullah bagi 3 tanda dia. Rasulullah kata apa? Naam, bahkan maknanya. Kemudian Rasulullah menyatakan yang pertama, qal at-tajafi andaril ghurur. At-tajafi, tatajafa junubuhum anil madaji', yang kita baca dalam surah Sajadah kan. Orang beriman ni bila waktu malam dia tatajafa junubuhum, dia punya lambung tu renggang, anil madaji', daripada tempat tidur dia. Tatajafa junubuhum anil madaji', yad'una rabbahum, dia bangun berdoa munajat dengan Tuhan, khaufan wa tama'ah, dalam keadaan digerun dengan Tuhan dan mengharapkan kasih sayang Tuhan. Nak ceritakan tatajafa, genggang. Di dalam hadis ni Nabi gunakan bahasa at-tajafi, dia genggang. At-tajafi andaril ghurur, mana hati dia sudah genggang dengan dunia yang menipu daya. Dia ada dunia 2 bagi, satu dunia yang bawa selamat, satu dunia yang bawa sebaliknya. Dulu dia ambil semua, yang selamat ambil, yang tak selamat pun dia rembat juga. Tapi bila ada nur masuk dalam kalbi, dia ambil dunia yang baik dia, yang mana memerangkap dia, dicampur dengan racun nafsu, racun macam-macam, dia buang. Itu tanda nur hati dia sudah ada. Bagaimana berbanding kalau sekian nur tu tak ada dalam kalbi, dia habis, dia tak kira halal haram, dia sapu. Keluarlah mulut dia perkataan-perkataan yang kurang elok, nak kira halal haram bila nak kaya. Itu mulut.
tak apa sedap bunyi. Ya, kalau dah ada nur, jangan berani, tak padan kita ambil ni, besok dia baling neraka tak padan. Tu dah ada nur. Biasa tuan. Bila ada nur lain bahasa dia, bila tak ada nur dalam kalbi lain bahasa dia tuan. Jadi bila pertama hati dia tatajafa an daril ghurur, hati dia sudah mula renggang, tak berani dah dengan benda-benda yang banyak menipu daya. Satu. Yang kedua, inaba ila daril khulud, hati dia kembali kepada negeri yang kekal. Ya, dia berjalan ke mana pun ingat ni. So kalau balik ni boleh nak buat benda dia letak depan ni, besok boleh jawab tidak ni. Benda ni Tuhan reda tidak, akhirat selesai tak benda ni. Dia dah mula ada ukuran. Berbanding kalau sekiranya tak ada nur, dia langgar ni. Atau bila ada nur, dia terang. Yang mana baik dia akan buat. Bermakna hati dia sentiasa ingat kepada daril khulud, negeri yang kekal. Bermula daripada mufarraqatur ruh alil jasad, bercerai roh dari jasad, start kita masuk alam barzah. Tunggu dalam tu berapa tahun, tak tahu, nak tunggu kiamat. Soal jawab, macam-macam dalam tu ni. Belum naik lagi besok padang mahsyar pula. Lepas tu nak pergi hisap, lagi timbang, banyak cerita. Dan benda ni sudah mendapat tempat dalam kalbi dia. Itu menandakan hati dia ada nur. Kalau benda-benda tak ada masuk dalam pemikiran dia, mana hati dia zulmah, gelap. Wala'iyahzabillah. Dua Nabi beri tanda. Dan yang ketiga Nabi kata wasni'dad lil maut qabla nuzulil maut. Dia membuat persiapan kematian sebelum datangnya kematian. Ya, dia sembahyang, dia buat amal saleh dan sebagainya, dan berbagai-bagai bentuk amal saleh. Itu menandakan hati dia sudah ada nur. Bermakna orang yang buat ibadat, sembahyang, surah tu dah ada nur. Kalau tak ada nur, dia tak kenal kan. Ya, kalau kita tanya surah masjid kampung awak kat mana? Masjid tak perasan. Dia, wah, masjid dia tak perasan. Atau maut tu memang gelap terus. Ya, masjid tu tak perasan, gelap jawab ni. Ya. Kita tanya belakang masjid ada kuliah tak? Kuliah. Tak apa dengar ya, masjid pulai minggu setahun minggu dia tak dengar. Itu barang kerja tu zulmatun, ya. Zulmat gelap dalam perut dia. Dia juga orang kadang-kadang dengar, dia panas kan dengar. Apa kuat no mic, apa pasangkan atas, pasangkan dangdut atas. Ya, masjid pulai pasang dangdut dendang gedung je. Orang tu orang gila lah. Ya. Orang beriman ni tentang dia dengar ayat Allah, hadis Nabi, kalam ulama, sejuk hati ni. No comment. Dia pun kata alhamdulillah, syukur kampung kita ada cahaya ayat Allah, cahaya nur, ayat Allah, hadis Nabi. Dia dengar pula dekat telinga kat awak bising now. Itu kurang sihat kan ni. Bahaya tu. Itu bahaya tu. Nur tak ada. Ya. Orang beriman tidak, dia gembira kan ya. Lepas tu dalam hadis Nabi kata apa? Man ahabba talibal ilm faqad ahabbal anbiya wa man ahabbal anbiya faqad ahabbal ulama wa man ahabbal ulama faqad ahabbal anbiya wa man ahabbal anbiya kana ma'hum wa man abghadha talibal ilm faqad abghadha al ulama wa man abghadha al ulama faqad abghadha al anbiya wa man abghadha al anbiya fajazaohu jahannam wal a'yaz billah. Barang siapa yang kasih kepada orang yang menuntut ilmu Allah Ta'ala, di surah, di masjid, tengok orang suka dia kan, bertanda dia kasih pada ulama. Dan bila dia kasih ulama, mana dia kasih pada para Nabi dan Rasul. Dan siapa kasih pada Nabi dan Rasul, maka dia akan bersama Nabi dan Rasul di akhirat. Jadi kalau dia kata, kau nak sama Rasul ke, nak sama dengan siapa, tanya dia. Siapa yang sebaliknya benci kepada orang menuntut ilmu, mana benci pada ulama. Dia benci ulama, dia benci anbiya. Dan bila benci anbiya, fajazauhu jahannam, balasan di neraka jahannam wal a'yazabillah. Kun aliman aw muta'alliman aw muhibban wala takun khamisan wa tahlik. Jadilah kamu orang alim yang berilmu. Kalau tak boleh, jadi yang belajar. Tak belajar, dia buat kitab, ada dobit, nota. Kalau tak ada juga, mustami', mendengar. Tak boleh juga, muhib, last tu. Muhib mana apa, dia dulu rajin belajar surah masjid, tapi kalau sekarang dah uzur dan tak dia keluar rumah, dia tengok masjid surah ada belajar, ada suara orang belajar tu, seronok dia kan dalam kalbi dia. Kalau sihat boleh pergi, tu last tu. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima, patahlik, confirm kamu binasa dunia akhirat. Alim tidak, belajar tidak, mendengar tidak, kasih tidak. Lepas tu sengal telinga lah. Ya, itu berat. Agak-agak kalau dia boleh jawab Yaumil Mahsyar tu, dia buat lah.
Kalau dia dah ready nak berhadap dengan malaikat maut itu kan, sila bayar dah ni. Sebab kita tak lama ni, tak lama. Berapa hari kita besok lusa kita balik, wallah alam. Ni wasti'dad lil maut qabla nuzulil maut, membuat persiapan bagi kematian, sebelum datangnya kematian. Jangan lupa mati, tuan-tuan. Kematian ni sentiasa dekat dengan kita. Kemudian Syaikh Al-Arab kata wala tazal zakiran mauti fanisyanuhu dhalalun mubin. Jangan kamu lupakan kematian, sebab lupakan mati maknanya kesesatan yang terang. Manusia yang terbabas daripada jalan sebenar, punca apa? Dia tak beringat dengan kematian. Sebab tu zikrul maut merupakan perkara yang cukup hebat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia tulis kat khatam cincin ni. Dia tulis apa? Kafa bil maut mau'izatan ya Umar. Kat cincin dia tulis kafa bil maut, memadalah kematian itu peringatan bagi engkau wahai Umar. Balikkan tuan-tuan kita empat cincin. Penuh ke dia cincin ni kan. Tulis tu. Kita punya cincin batu lain macam masuk. Situ dia tulis kafa bil maut mau'izatan ya Umar. Sayyidina Umar dia berperingatan pada diri dia sendiri. Cukup kematian itu peringatan bagi engkau wahai Umar. Jadi dia tengok cincin ni kan mati. Dan itu dia antara berbagai-bagai cara sahabat radhiyallahu anhum, anak didik Rasulullah SAW yang hebat-hebatnya. Jadi tiga perkara sini. Ia telah renggang hati dia daripada urusan dunia yang banyak menipu manusia. Yang kedua, dia buat persiapan untuk sana, yang buat bekal. Hati dia banyak ingat dan banyak diberikan tumpuan kepada al-hayatu ba'dal mamat, kehidupan selepas kita mati itu. Kemudian dia membuat amal, itu tanda nur yakin dia terang. Allah. Maka gaibnya daripada nazarmu hingga seolah-olah tiada ia, maka mewajibkan baginya nazar yang yakin akan zuhdin, sifat zuhud dalam dunia, dan menjauh daripada kesukaan, dan berhadap atas akhirat, dan bersungguh-sungguh bagi hadirnya, bagi datangnya akhirat. Akhirat ni benda yang datang, bukan benda yang pergi. Dia makin dekat, makin dekat, makin dekat. Sebab kaedah dia kullu atin qarib, tiap-tiap benda yang akan datang dia makin apa? Makin dekat. Kita dah hantar surat jemputan kerja kahwin rumah anak kita, nak kahwin ke dia 2 minggu. Hari perkahwinan makin jauh ke makin dekat? Makin dekat 2 minggu. Betul dah tinggal seminggu, tu tinggal 5 hari, 3 hari kan? Betul lah maknanya. Makin dekat, makin dekat. Dan maka kita telah ditunangkan dengan pertunangan yang tak putus, takkan berputus. Tak ada. Ada orang tunang dia putus, ni tak putus ni. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa dia akan mengalami proses mufarraqatur ruh anil jasad, bercerainya ruh daripada jasad. Dan apabila dapat oleh hamba itu, iaitulah alamat terbuka dadanya. Dirasakan kalbi dia tenang, dengan demikian nur. Makna nur yakin tu nampak, dia mula dah ingat kepada bekalan sana, dan dia mula memikirkan bagaimana keadaan besar di sana besok. Itu menandakan nur dah masuk. Jika nur tak ada, langsung dia tak ingat tentang ni. Tu. Jadi tambahkan nur biar dia terang. Kita bawa kenderaan baik dalam rumah ke mana-mana, kalau cahaya tu terang, kita buka, lebih selesa daripada sebaliknya. Kita bawa kenderaan, kalau kenderaan kita malap, kita tak apa dia padam tu. Asyik dia bantai tiang elektrik. Dalam rumah kita blackout pun kita dah tentu lemas rasa kan. Pentingnya nur. Maka begitu juga dalaman kita, hakikat dalam nur terang, nur ilmu, nur ibadah, nur zikrullah dan sebagainya. Semua ada nur. Dan apabila dapat oleh hamba itu, iaitu alamat terbuka dadanya, dia akan rasa tenang, dengan demikian nur itu. Betul tempat nur tentang yang tenang. Contoh masjidnya. Orang kata kau sabut pergi masjid, tenang rasa. Memang tempat tenang. Tempat dipancarkan nur, rahmat sentiasa turun, kan? Sebab dia tenang. Surah dan sebagainya lah. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahawa nur itu apabila masuk ke dalam hati. Ini hadis tadi. An-nur iza dakhala al-qalb. Nur itu bila masuk hati, maka terbuka dadanya dan terang. Dada itu akan jadi apa? Infasaha wan syarah, terbuka dan tenang. Maka dikata orang mana sahabat, ya Rasulullah, hai Rasulullah, adakah bagi demikian itu alamat
adakah tanda hati kami sudah ada nur atau tidak, ya, alamat kenal dengan dia. Maka sabda Rasulullah bahkan ada, iaitulah pertama tadi apa, menjauhkan daripada negeri yang gurun. Hati dia dulu tersangkut, sekarang dia dekat dengan warid yang sampai semua dekat, dia tak sangkutkan hati dia dengan dunia yang gurun. Dan kembali kepada negeri khulud, hati dia sentiasa ingat kepada tempat yang kekal di akhirat. Dan bersungguh bagi mati sebelum datangnya kematian. Mana dia bersungguh dengan menyiapkan amal saleh sebelum datangnya kematian yang pasti akan hampir semakin hari maknanya. Sebab dunia dia ada dua bentuk. Kita jangan mengambil dunia atau mencari dunia sebagai matlamat, rosak. Dunia kita ambil sebagai keperluannya, ya. Kita dengan dunia kita ambil sebagai keperluan. Sebab kita bukan malaikat, kita perlu makan minum, kita perlu. Jangan jadikan matlamat. Matlamat kita ialah Allah Ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamu itu kemuncak. Kemuncak hidup kita ialah kerana Allah. Kita dari dia balik kepada dia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kepada Allah kita datang, daripada datang kepada dia kita akan kembali balik, ya. Dan kepada demikian itu mati segala syahwat, ya. Mana tadi? Bersungguh sebelum datang kematian. Dan sabda Rasulullah SAW kepada demikian itu, maka segala syahwatnya, ya, mati segala syahwatnya dan hilang segala dakwa nafsunya, dan tiada menyuruh nafsu akan dia kepada kejahatan, dan tiada menuntut dia akan dia dengan mengendarai segala yang ditegah. Jadi ketika itu dia akan dapat apa? Berjaga tentang, ya, kejahatan nafsu. Akhirnya dia kudakan nafsu, bukan nafsu kudakan dia. Ada beza tuan-tuan. Dan tiada ada hemahnya melainkan segeralah mengerjakan kepada segala kebajikan. Maka dalam pemikiran dia bersemangat, ya, laju, sedap, lazat mengerjakan amal saleh. Itu semua bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana inilah diisyaratkan setengah mereka itu dengan katanya, jikalau telah dibukakan tutup nascaya bertambah-tambah yakin. Tuan-tuan, bukakan dalaman kita, keyakinan makin meningkat. Dibukakan mana, dikasyafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pandangan qalbi tadi. Dan sekali telah dikurniakan engkau akan ainul yakin, iaitu terbuka daripada segala ahwalul akhirah. Maknanya apa saja dibuat dia akan tengok di sana. Sebagaimana dalam hadis Nabi kata, "Idza aratta an tafala amran fatadabbar aqibata fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi." Apabila kamu nak buat satu kerja, buat urusan kita, maka Rasulullah letakkan zikrul akhirat sebagai penimbang ni. Yang kita buat benda ni, kau akhirat jawab, boleh dapat jawab dah ni, lepas tak, kata Nabi SAW. Apa in kana khair, okey, baik, pandai teruskan. Kalau kita sandarkan tu akhirat lepas, dia tak lepas ni, pantahi, sila stop. Itulah pesanan daripada Nabi yang sangat kasih kepada umat, lebih daripada kasih ibu bapa pada kita, ya. Rasulullah SAW yang sangat kasih pada umat. Sebab kita kena banyak selawat kepada baginda SAW supaya timbul perasaan cinta yang kuat. Di mana saja kita berjalan, kita bersama, berasa bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Barulah kita akan dapat lazat mengamalkan sunnahnya. Dan di antara sunnahnya ialah berhati-hati dalam perjalanan hidup, membuat segala tindakan dengan menisbahkan dan membuat bandingan kedudukan di akhirat. Kita buat benda ni, akhirat selamat tak? Selamat terus. Kalau tidak, stop. Itu maknanya. Itu di antara pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar pengertian. Hadis jami', pendek, padat hadis, ya. Dan manakala telah dikurniakan engkau akan ainul yakin, mana mata hati, mata keyakinan, dan, ya, dia sampai hakul yakin, ilmu yakin, ainul yakin, ya, hakul yakin, kamalul yakin. Kalau kita mengenal dengan ilmu, itu dia panggil ilmu yakin. Mana yakin bil ilmi, dia naik atas sikit, ain, tengok buah durian, dia tahu, dah tengok dah gambar, tapi belum tengok, belum pernah makan. Ya, tiba-tiba dia pergi kat kebun, dia nampak, dia pegang, itu ainul yakin. Buka, nampak isi dia. Bila hakul yakin dia masuk dalam mulut ni, dia telan baru dia rasa itu rasa sebenarnya, ya. Jadi beza antara orang yang kenal dengan ilmu yakin dengan ainul yakin dengan hakul yakin, kamal yakin, jauh beza.
Ada perbezaan kenal, tapi perbezaan kenal. Kalau kenal lebih hampir, dia lebih hebat kedudukan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan dapat rasa kemanisan yang sebenar dengan Tuhan. Dan sabda Rasulullah SAW, ad-dunya kal-lihyati talinu ya bilamiha wa taqtulu bisummiha. Allah. Dunia itu seperti ular, kal hayyah, ya, hayyah. Ad-dunya kal hayyah. Dia ada tunggu saya cerita tentang bahasa Arab, titik lain, hayyah dengan habbah. Satu orang tu dia silap baca dalam hadis habbah, habbatus sauda, bijiran hitam tu kan, itu merupakan obat segala penyakit kan dalam hadis. Dia silap baca, dia baca dengan ya ni. Hayyatus sauda, ular hitam, obat segala penyakit. Dia balik cek ular hitam. Dia pun makan keras tu mati. Ya, maka ulama kata itu silap bagi menyebabkan jasad mati boleh tahan lagi. Kalau disilap bagi hukum lagi berat. lagi berat. Jadi maknanya dunia tu kal hayyah. Dia macam habbah. Ini hayyah. Hayyat makna kal hayyati, seperti ular. Talinu bilahmiha. Talinu bilahmiha. Tengok lembut daging kan, kita pegang ular kan, cantik lembut aja. Tapi watak tulu bisummiha, menyebabkan terbunuh racun dia dalam tu. Ya. Ular kan cantik kan? Dia orang kalau tak kenal ular macam itulah. Dia duduk di bandar tak pernah dengar, bukan tengok, nama ular pun dia tak pernah dengar. Contohnya lah, bila kita masuk di dalam hutan, tiba-tiba terserempak dengan ular tedung. Ya, ular tedung dia bangun dia sap kan. Ada satu Cina tu kan, dia mancing di mana? Di tepi sungai kan. Dia tengah sedap mancing, dia tak perasan telah apa tu, pokok apa dia, daun apa nama tu, rumput yang tinggi kan, rumput gajah kan. Ya, ular tedung dah bangun, dia tak perasan. Ular tedung standby, dah kembang kepala. Dia pusingnya pap habis. Situ biru habis. Situ dia jalan tak sempat hospital. Ya, gacun dia cepat sam, biru badan dia habis, dan dia kena patuk pap. Jadi bila orang tak kenal macam duduk bandar, nama ular tak kenal, agak-agak ular tedung bangun dia lari dah. Dia tengok, oh cantik dia, kilat-kilat dia pegang pula kawan. Ya, lembut dia punya badan, nepuk dia patuk mati dia kan. Begitulah dunia tadi, lembut cantik, tapi patukan dia tadi menyebabkan manusia terjauh dari Tuhan. Racun dunia menyebabkan manusia lalai dari Tuhan, menyebabkan manusia nak buat ibadat dengan seberat, akhirnya bimbang-bimbang manusia meninggalkan agama Allah. Ya, tinggal agama tu dengan sebab ya bi'aradi minad dunia. Yusbihu rajul wa yamshi kafirah. Pagi dia pergi mana, petang dia habis. Sebab apa? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunia. Dia jual agama dia kerana nakkan harga dunia sikit. Maka Rasulullah misalkan dunia kal hayyah, seperti ular yang berbisa tadi. Lembut dia punya badan, tapi taqtulu bisummiha, racun ni membunuh. Itu maksudnya dunia itu, ular itu, dunia itu seperti ular yang lembut, ya, penyentuh kita pegang dia kan, dan membunuh bisanya, racun dia bisa bahaya. Itulah maknanya kita kena berhati-hati dengan ujian besar, iaitu ada ad-dunya. Maka bila dia nampak benda ni, bila ada nurul yakin, nur yakin dia sap, pancaran nur dia kenal. Dia boleh beza mana yang baik, mana buruk, mana dunia yang boleh diambil, mana dunia yang merangkap dia tak menyebabkan dia terseksa di akhirat besok. Ini pentingnya ada nurul yakin. Maka kena banyak cari sumber nur. Ilmu sumber nur, zikrullah sumber nur, baca Quran itu sumber nur. Ya, banyak kan buat amal saleh. Nabi suruh tu badiru bi a'mali salihah, bersegera pantas kamu mengerjakan amal yang saleh. Ya, pasal takunu kita in lil muslim yusbi rajul mu'min wa yashil kafirah yabi'u dinahu bi'ard minad dunya. Tu hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersegera pantaslah kamu tentang amal. Nabi kita pantas, semangat ya mengerjakan amal saleh, sebab akan datang satu ketika manusia duduk dalam kegelapan gelap, mereka tak boleh beza lagi dah mana buruk mana baik. Akhirnya dijual agama dengan nakkan dunia. Sebab tu benteng ni Nabi kata apa? Badiru bi'amali salihah, segera pantaslah kamu membanyakkan amal yang saleh. Banyak baca Quran, banyak kuliah, banyak zikrullah dan kebajikan yang lain, ya, membantu dan sebagainya lah. Sebab benda-benda tu akan menambahkan nur yakin. Ya,
Sebab orang contoh dia buat ibadat, sebab dia yakin di sana ada balasan dia. Lagi dia buat ibadat menambahkan yakin dia. Itu maksudnya. Ya, dia sanggup pula beri bantuan sedekah ataupun dia berikan infak pada golongan ni. Sebab apa tu? Dia yakin sana ada balasan dia. Dia mudah bagi sebab keyakinan. Jadi benda tu akan membawa yakin lebih kuat, lebih terang dengan amal saleh yang berbagai-bagai yang dilakukan maknanya. Itu di antaranya. Dan ketahui ilmu bahawasanya faedah terbuka daripada segala ahwal yakin dalam negeri dunia ialah memberi faedah akan dikau mengenal dunia kerana satu dikenal ia dengan lawannya. Kemudian ketahui ilmu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wasallam wa fa inna khaira kulluhu billah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika innahu la ilaha illa anta. Alhamdulillah. Allah